Hai, apa khabar? Kita jumpa lagi dengan bab yang ke-6 tingkatan 4 tenaga nuklear hari ini ya. Okey. 6.1 bahan radioaktif. Antara berikut yang manakah simbol bagi bahan radioaktif? So ada 4 pilihan di sini, agak-agaknya yang mana satu? Okey, yang macam kipas ini adalah simbol untuk bahan radioaktif. Okey, soalan nombor 2. Perebutan radioaktif adalah satu proses pembebasan tenaga. Okey, itu adalah perebutan radioaktif. Dia membebaskan tenaga, okey, oleh nukleus suatu atom radioaktif untuk menjadi stabil. Okey. So, mengapa perebutan berlaku? Kerana nukleusnya tidak stabil. Jika ditanya apakah itu perebutan radioaktif, so ianya merupakan satu proses di mana atom yang tidak stabil, nukleus atom yang tidak stabil, okey, nukleusnya dia menjadi stabil dan semasa proses itu tenaga akan dibebaskan. Okey, apakah ciri-ciri perebutan radioaktif? So, perebutannya berlaku secara spontan. Tidak dipengaruhi oleh suhu mahupun tekanan. Okey, dia tak ada efek lah. Dia akan mengeluarkan 3 jenis sinaran, iaitu sinar alfa, okey, sinar beta dan sinar gamma. So, selepas ini saya akan banyak menggunakan simbol lah. Untuk alfa, okey, simbolnya begini. Beta, ini simbolnya. Gamma pula, ini simbol dia. Okey. Tenaga akan dibebaskan. Dan hasilnya adalah satu atom yang lebih stabil. Okey. Dan dia lebih kecil berbanding atom yang asal. So, itu ciri-ciri perebutan radioaktif. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya, kegunaan bahan radioaktif. Okey, untuk merawat kanser, ini dalam bidang perubatan. Untuk merawat kanser, kita menggunakan kobalt 60. Ini antara yang famous lah. Okey, kobalt 60 untuk merawat kanser. Dalam bidang pertanian pula, tak lain tak bukan, mestilah fosforus. Okey, fosforus 32 lah Ini adalah untuk mengkaji mineral dalam baja yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam bidang arkeologi, kita menggunakan karbon 14. Okey. So, kegunaannya adalah untuk menentukan usia fosil tumbuhan ataupun haiwan yang ditemui. Itu kegunaan karbon 14. Okey, itu kebaikan radioaktif. Okey. Dia juga ada keburukan. Di mana keburukan bahan radioaktif ini dia boleh membunuh sel badan. Ini bahaya. Dan ini juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit kanser lah. Okey. Kalau yang mengandung bayi dalam kandungan, dia boleh mengalami kecacatan dan menyebabkan mutasi sel. Okey, ini adalah keburukan bahan radioaktif. Kalau masih ingat lagi sejarah bom atom pertama di dunia yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima, okey, kesannya adalah sangat panjang. Sehingga ke hari ini pun masih lagi ada kesannya. So, antara kesan-kesannya adalah kecacatan bayi dalam kandungan dan boleh menyebabkan mutasi sel berlaku. Okey, kita sambung. Perbezaan di antara sinar alfa, beta dan juga gamma. So, apakah sebenarnya sinar alfa? Okey, sinar alfa ini sebenarnya adalah nukleus helium. Okey, ianya adalah nukleus helium. So, saya gariskan perkataan nukleus, okey.
Saya harap awak tahulah dalam nukleus ni apa yang kita ada. Dalam nukleus kita cuma ada proton dan juga neutron. Okey, apa caj proton? Okey, proton dia bercaj positif, neutron dia tidak bercaj neutral. So, berikutnya caj. Apakah caj untuk sinar alfa? Memandangkan alfa ini sebenarnya adalah nukleus helium, jadi cajnya adalah positif. Okey, so cajnya positif. Positif berapa? Positif 2. Okey, kita pergi dahulu kepada sinar beta. Sinar beta ini sebenarnya adalah elektron. Okey, kalau elektron jadi apa caj? Okey, cajnya adalah negatif. Okey, dia negatif 1 lah sebenarnya. Manakala sinar gamma pula, ini dia bukannya zarah-zarah, tetapi ini sebenarnya adalah gelombang. Okey. Gelombang apa? Gelombang elektromagnet. So, ada caj kah? Okey, yang ini dia tidak ada caj. Okey. Seterusnya kita lihat kelajuan. Okey, kelajuan. So, antara proton dengan beta, antara alfa dengan beta. Okey, alfa tadi adalah proton. Beta adalah elektron. So, antara proton dengan elektron, yang manakah lebih berat? Okey, kita dah pun belajar sebelum ini, proton dia lebih berat berbanding dengan elektron. Okey, secara relatifnya elektron ini kita boleh kata dia macam tak ada jisim. Okey, dia ada jisim. Okey, tetapi jisimnya adalah sangat kecil berbanding dengan proton. Jadi dia berat. Kalau orang berat ini, adakah dia boleh berlari dengan cepat? Tidak kan? So, kelajuan untuk alfa adalah perlahan. Tetapi untuk beta, dia laju. Sebab dia lebih ringan lah. Tetapi nak dibandingkan dengan gelombang elektromagnet, yang ini dia akan bergerak dengan sangat laju. Okey, seterusnya kita tengok kuasa penembusan. Okey, kalau saya ambil peluru pistol, peluru tu saya baling kepada awak. Adakah ini akan tembus? Tidak kan? Tetapi kalau saya tembak awak dengan pistol, tembus kan? So, apa beza dia? Bezanya ialah kelajuan. Kalau saya tembak guna pistol, dia sangat laju. So, dia boleh tembus. Kalau saya baling awak dengan peluru, kelajuan peluru itu perlahan. So, dia tak dapat tembus awak. Okey. Jadi, semakin laju, maka kuasa penembusan adalah semakin tinggi. So, di sini untuk alfa, kuasa penembusannya adalah rendah. Okey. Untuk beta, dia lebih tinggi. Okey. Dan untuk gamma pula, dia sangat tinggi. Okey, kita tengok gambar ini. Okey, saya ada kertas, aluminium, and then terakhir sekali ada bongkah plumbum ataupun konkrit lah. Okey, tengok kepada sinaran yang ini. Okey, yang ini dia sampai kertas saja, tak tembus kertas. Bermaksud kuasa penembusannya mestilah rendah kan? So, antara 3 sinar tadi, yang manakah agak-agaknya mewakili garisan ini? Okey, so ini mestilah alfa sebab kuasa penembusannya adalah sangat rendah. Okey, tengok pula yang tengah-tengah ni, dia tembus semua. Oh, ini kuasa penembusannya sangat tinggi kan? Jadi apa benda ini? Okey, ini mestilah gamma. Okey, so kalau ini alfa, ini gamma, maka ini dah tentulah beta. So, beta dia boleh menembusi kertas, tetapi dia akan dihalang oleh kepingan aluminium. 1 mm saja. Okey,
Daripada ini pula, okey, gamma dia tembus kertas, dia tembus aluminium, tetapi dia akan dihalangi oleh plumbum. So, dari sini kita boleh mengaplikasikan pengetahuan ini. Kalau nak simpan bahan radioaktif, kita simpanlah dalam kotak plumbum. Okey? Itu kena tahu. Nak simpan bahan radioaktif, gunalah kotak plumbum sebab plumbum dapat menghalang sinaran radioaktif daripada keluar. Okey. Now, kalau kita letakkan dalam medan elektrik, okey, di sini saya ada plat negatif, di bawah saya ada plat positif. Okey, kalau ini plat negatif, so siapa yang pergi sini? Mestilah yang bercas positif. Kan? Siapa yang pergi ke plat negatif? Mestilah yang bercas negatif. Okey, siapa yang bercas positif tadi? Okey, ini adalah alfa. Yang bercas negatif adalah beta. Okey. So, ini dah tentu gamma lah kan. Sebab gamma tidak bercas. So, dia akan pergi straight saja. Selamba pergi. Alright. Follow. So, cuba tengok dari segi lencongan. Beta masuk saja dia terus melencong. Tapi alfa dia ambil masa sedikit untuk dia melencong pergi ke plat negatif. Sebab apa? Alfa ini dia berat. Beta ni dia ringan. Okey. So, kalau jisimnya tinggi, maka kesan inersia pun juga adalah tinggi kan. Susah untuk diberhentikan. Susah juga untuk dia dimulakan untuk bergerak kan. Itu kita imbas baliklah inersia kita. Alright. Kita sambung balik. Kegunaan tenaga nuklear. So, kita memang dah tahu tenaga nuklear. Okey. Ada dua kaedah di mana kita boleh mendapatkan tenaga nuklear, sama ada kita guna kaedah pembelahan ataupun kaedah pelakuran. So, beza utamanya pembelahan. Nama pun dah belah kan. Kalau dah belah, satu belah dia jadi dua. Okey, itu pembelahan. Pelakuran pula ialah dia gabung. Lawan kepada belah, dia gabung. Okey. So, kalau tengok di sini, saya ada hidrogen 2 dengan hidrogen 3. Saya gabungkan untuk membentuk nukleus helium. So, ini 2 jadi 1. Tetapi di sini tengok, okey, saya bedilkan dengan neutron. Okey, dia mula 1. Kemudian apa berlaku? Dia berpecah menjadi 2. So, di sinilah berlakunya pembelahan nukleus. Okey. So, tengok gambar balik apa yang dihasilkan? Tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Okey. Kemudian menghasilkan neutron. Ini pun juga menghasilkan neutron. Jadi, beza utamanya ialah pembelahan nukleus 1 jadi 2. Pelakuran nukleus pula 2 jadi 1. Okey, tak semestinya 2, dia mungkin 3. Okey, asalkan dia bergabung menjadi 1. Alright. So, untuk pembelahan nukleus, kita menggunakan bedilan dengan neutron. Okey. Itu kalau kita nak buat pembelahan nukleus lah. So, apa hasilnya? Okey, hasilnya adalah 2 atom baru yang lebih kecil. Okey, ini logik akal lah kan. Kalau benda yang besar kita belah, dah tentulah hasilnya 2 dan setiap satunya mempunyai jisim ataupun saiz yang lebih kecil. Okey, dan tenaga nuklear dihasilkan, neutron juga dihasilkan. Okey, manakala untuk pelakuran tadi, okey, pelakuran nukleus yang kita sebut, pelakuran ini ialah dia gabung. Okey, dia gabung. Jadi 2 atau lebih nukleus atom akan bergabung. Okey, nak buat kaedah ini susah sedikit lah. Sebab apa susah? Sebab kita memerlukan suhu, okey, dan tekanan yang sangat tinggi. Okey, so ini biasanya berlaku di matahari lah. Okey, untuk berlakunya pelakuran, kita perlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Okey, so apa hasil daripada pelakuran?
pelakuran hasilnya ialah satu atom. Dia bergabung kan? So, satulah atom yang lebih besar. Okey. Yang selebih yang samalah dia menghasilkan tenaga nuklear, dia menghasilkan neutron. Okey. So, neutron yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear, okey, kalau kita tak kawal, dia boleh menyebabkan tindak balas berantai. Okey, sebab apa? Sebab tadi kita nak pecahkan dia, nak belah duakan suatu nukleus, kita guna apa? Kita menggunakan neutron. Hasilnya juga adalah neutron. Jadi neutron ini dia boleh tembak lagi, dia boleh bedil lagi nukleus-nukleus yang lain. Okey, satu sekali dia membelah, dia menghasilkan 3. Kalau 2 kali membelah, berapa? Dia menghasilkan 6 kan? 6. So, tetapi pada masa yang sama, sekali dia belah menghasilkan 3. Ini dia bedil, dia bedil, dia bedil. So, dia menghasilkan 3, 3, 3. So, dia akan ada 9 neutron. Kan? Ini dia bedil lagi, setiap satu dia menghasilkan 3 lagi. Ini kalau tak kawal, memanglah tenaga yang dibebaskan memang sangat banyak. Okey, bagus. Tetapi kalau berantai, tak dikawal, tenaga tu terlampau banyak, ini yang tak bagusnya. Okey. Pengendalian bahan radioaktif yang baik. Okey, langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan bahan radioaktif. So, kilang-kilang yang menggunakan bahan radioaktif, kalau nak binalah di tempat yang jauh dari kawasan perumahan. Okey, jangan buat kilang itu dekat dengan perumahan, bahaya. Okey, kemudian sisa radioaktif simpanlah di dalam bekas apa? Ingat tadi? Okey, bekas pelambung. Sebab apa? Even gamma pun yang paling ganas itu, dia boleh dihentikan oleh pelambung. Okey. Kalau nak buang, kena letak dalam bekas pelambung, kemudian kita kena baling dia sampai ke dasar laut yang paling dalam. Kalau nak tanam dia jauh-jauh di dalam bumi. Pekerjanya pula dia perlu memakai lencana khas. Okey, lencana istimewa lah. So, nama lencana ini, kalau ingat, namanya adalah dosimeter. Okey. So, fungsi lencana ini dia boleh mengesan tahap pendedahan kepada sinaran radioaktif. Okey, dia ada level yang dibenarkanlah. Kalau lebih itu, so pekerja itu dia kena berehatlah ataupun dia kena tukar ke tempat kerja yang lain di kilang itu. Okey. Kemudian pengendalian bahan radioaktif seboleh mungkin kita buatlah guna kawalan jarak jauh. Okey. Kawalan jarak jauh. Dalam arti kata lain, kita boleh guna robot. Okey, untuk bantu. Okey, kita sambung. Okey, rajah di bawah menunjukkan nukleus uranium 235 dibedil dengan zarah pi. Berpecah kepada 2 nukleus yang lebih kecil dan 3 zarah pi lain turut dibebaskan. Okey, namakan proses tersebut. Tengok ni, 1 pecah. Kalau dia pecah, itu adalah pembelahan. Okey, so ini adalah pembelahan nukleus. Okey, apakah zarah pi itu? Okey, zarah pi itu adalah neutron. Okey, 1 daripada 3 zarah pi yang dibebaskan boleh membelahkan atom uranium 235 yang lain secara berterusan. So, tindak balas ini dinamakan sebagai tindak balas berantai. Seperti yang saya sebut tadi, kita kena kawal. Kalau tak kawal, terlampau banyak tenaga yang dihasilkan, maka berlakulah letupan. Okey. Nombor 11, ingat ini adalah satu medan elektrik. Okey, medan elektrik ini positif. Okey, positif ini ialah yang
Ini kena tukar, ini ada kesilapan. Ini bukannya positif, ini sepatutnya adalah negatif. Okey, tukar pada lembaran kerja awak. Dan ini pula adalah positif. Okey, so ini adalah plat negatif. Ini adalah plat positif. So, buat pembetulan pada lembaran kerja awak. So, siapa yang pergi ke plat negatif, mestilah yang bercas positif. So, apa dia? Okey, ini mestilah alfa. Siapa yang pergi ke plat positif, mestilah yang bercas negatif. So, apa yang bercas negatif, itu adalah beta. So, apakah U ini? Dia pergi straight saja. Okey, ini adalah gamma. Mengapa dia pergi straight saja? Sebab dia tidak bercas. Mengapa dia tak bercas? Sebab ianya merupakan gelombang elektromagnet. Okey. Beta mengapa dia pergi ke plat positif? Sebab dia bercas negatif. Mengapa dia bercas negatif? Sebab beta adalah elektron. Elektron bercas negatif. Mengapa alfa dia pergi ke plat negatif? Sebab alfa ini dia bercas positif. Mengapa dia bercas positif? Sebab alfa adalah nukleus helium. Apa ada dalam nukleus? Proton dan neutron. Neutron tak ada cas, tapi proton dia bercas positif. Sebab itulah alfa dia akan pergi ke plat negatif. Okey, so kita dah menamakan sinar radioaktif T dan V pada rajah di atas. So, yang manakah yang bercas positif? Okey, bercas positif adalah sinar T. Okey, untuk soalan ini kita kena rujuk kepada gambar rajah inilah. Okey, sinar manakah yang bercas positif? So, kita ada tiga sinar T, U dan V kan? Okey, so nak jawab soalan ini, yang manakah bercas positif? Yang pergi ke plat negatif ini yang bercas positif kan? So, kita letaklah T. Okey. Memang kita tahu T ini adalah sinar alfa lah. Tapi untuk jawapan letak T saja. So, jelaskan jawapan anda. Senanglah kan, dia terpesong ke plat negatif. Okey, yang manakah digunakan untuk mensteril makanan? Mensteril, ingat. Kalau mensteril ini ingat satu saja. Sinar gamma. Okey. Kalau bercakap tentang mensteril ini membunuh kuman, membunuh mikroorganisma, memang gamma, tak ada yang lain. Okey, itu yang glamournya lah. Okey, mengapa sinar U tidak terpesong? Okey, sebelum itu sinar manakah gamma kan, tapi untuk jawapan kita akan letak di sini ialah U lah U. Dan kita tahu yang U itu adalah gamma. Okey, untuk jawapan letak U. So, mengapa sinar U tidak terpesong? So, apa jawapan dia? Sebab sinar U itu tidak bercas. Okey. Okey, dia tidak bercas. Okey, kita sambung. Rajah di bawah menunjukkan penembusan sinar radioaktif melalui bahan yang berbeza. Okey, yang kita ada X, dia tembus. Oh, kertas tak tembus. Oh, tak tembus. Bermaksud kuasa penembusan dia sangat rendah. So, apa agak-agaknya X ini ya? Okey, X ini dah tentulah alfa. Y, tembus kertas tapi tak tembus aluminium. So, ini mestilah beta. Okey, dan Z ini mestilah gamma. Gamma yang paling ganas lah ya. Dia tembus semua tetapi dia tak boleh hendak menembusi lambung. So, apa dia X? X adalah alfa. Okey, alfa. Y adalah beta. Dan Z adalah gamma.
Okey, mengapa alfa tak tembus kertas itu? Sebab alfa itu sebenarnya adalah nukleus helium. Dia adalah proton dan neutron. Jisimnya besar, so dia bergerak lebih perlahan. Bergerak lebih perlahan, jadi kuasa penembusannya adalah lebih rendah. Gamma pula, dia bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi kuasa penembusannya dah tentulah lebih tinggi. Okey, apakah cara terbaik bagi menyimpan bahan radioaktif? Okey, so kita simpan dalam mana? Simpanlah dalam bekas plumbum. Okey, senang saja kan? Okey, next. Sinar manakah yang paling berbahaya? Oh, dah tentulah sinar Z. Okey, dan kita tahu Z itu adalah gamma. Okey, terangkan jawapan anda. Sebab kuasa penembusannya sangat tinggi. Sebab itulah dia paling berbahaya. Okey, so kuasa penembusannya sangat tinggi. Okey, sambung. Jadual di bawah menunjukkan contoh-contoh radioisotop yang berguna kepada manusia yang manakah digunakan dalam bidang pertanian. Okey, ingat tadi pertanian mesti fosforus. Okey, sebenarnya dalam jadual ini ada satu lagi iaitu nitrogen. Kalau ingat kita ada kitar nitrogen kan? Dalam form 5 kita belajar kitar nitrogen. Yang berlaku baik untuk tumbuhan. Jadi kalau ditanya radioisotop manakah yang digunakan dalam bidang pertanian, fosforus wajib terus keluar di kepala kita. Okey, ini yang pertama. Selain daripada fosforus, kita juga menggunakan nitrogen 15. So, berdasarkan jadual di atas, okey, berdasarkan jadual di atas bermaksud kita hanya rujuk jadual ini, ada 4 pilihan saja. Radioisotop yang mana akan digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser dalam rawatan. So, ini adalah bidang perubatan. So, ingat tadi? Okey, good. Ini dah tentulah kobalt 60. Okey, untuk merawat sel-sel kanser tadi kan. Okey, kita sambung terus. Nombor 13, rajah 13.1 dan rajah 13.2 menunjukkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan bahan radioaktif. Nyatakan sinaran yang digunakan dalam bidang perubatan pada rajah 13.1. Okey, sinaran ingat gamma. Okey. Perubatan memang gamma. Okey, ini pula nyatakan kegunaan karbon 14 pada rajah di atas. So, saya nampak ini adalah fosil. Okey, mereka jumpa tulang manusia. So, nak tahu manusia ini, okey, tulang ini berapa usia dia lah kan? Okey. So, ini kegunaan karbon 14 adalah untuk menentukan usia artifak. Okey, nyatakan satu kesan letupan nuklear pada manusia. So, kesan buruk tadi banyak kan? So, salah satu kesannya adalah kanser lah. Okey. Selain kanser tadi, kita ada mutasi, kita ada kecacatan bayi dalam kandungan, kita ada membunuh sel-sel badan kan? Ingat? Okey, so dia hanya minta satu. So, kita letak satu sajalah. Jangan nak bagi lebih-lebih. Satu cukup. Orang tamak selalunya rugi. Okey. Apakah bahan digunakan untuk membuat bekas bagi menyimpan bahan radioaktif? Ini soalan yang ulang-ulang kan? So, apa bahan digunakan untuk kita boleh jadikan sebagai bekas untuk menyimpan bahan radioaktif dengan selamat? Okey, jawapannya dah tentulah plumbum. Oh, glamour plumbum ni sangat glamour.
Okey, kita sambung terus. Rajah 13.3 menunjukkan stesen jana kuasa nuklear. Namakan bahan radioaktif yang digunakan pada rajah 13.3. Okey, so untuk penjanaan tenaga elektrik menggunakan nuklear, kita biasanya akan menggunakan uranium. Okey ya. Nak lebih tepat lagi, uranium 235. Okey. Nyatakan tenaga yang dijanakan daripada stesen jana kuasa itu. So, tenaga yang dihasilkan di sini, okey, tenaga yang dihasilkan bukan tenaga nuklear, okey. Kita menggunakan tenaga nuklear itu untuk menghasilkan tenaga lain, iaitu tenaga elektrik. Okey, dan akhir sekali, isikan tempat kosong dengan kegunaan bahan radioaktif mengikut bidang-bidangnya yang telah pun disenaraikan di bawah itu. Saya dah pun bagikan jawapan di situ. So, dalam bidang pertanian, kita menggunakan fosforus. Ini untuk kita kaji kadar penyerapan fosfat oleh tumbuhan. Kalau kita guna gamma pula, gamma ini kita boleh gunakan untuk menghasilkan mutasi tumbuhan yang lebih baik. Kita juga boleh guna gamma ini untuk memandulkan serangga-serangga ataupun haiwan-haiwan perosak lah pun boleh. Okey, bidang arkeologi tadi karbon 14, okey. Ini digunakan untuk menentukan usia artifak. Dalam bidang industri pula, kita ada natrium 24. Okey, ini kegunaannya ialah mengesan kebocoran paip bawah tanah. Zarah beta, okey, kita boleh guna untuk memastikan produk yang kita hasilkan. Kalau let's say lah menghasilkan kertas katakan. Okey, so nak pastikan kertas itu ketebalannya sama saja, so kita boleh guna zarah beta. Okey, ataupun sinar beta lah. Okey, dalam bidang perubatan, cobalt 60, okey, gunanya untuk membunuh sel-sel kanser. Uranium 235, yang ini sebenarnya adalah kita nakkan sinar gamma lah sebenarnya daripada uranium 235 ini ya. So, gamma ini fungsinya ialah untuk mensterilkan peralatan bedah. Okey. So, kita selesai dengan bab tenaga nuklear. Alright, kita jumpa lagi di hari yang lain.